Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Berita panas, berita gempa yang sedang viral di media sosial ketika ini, sahabat-sahabat semua. Ya, apabila satu kenyataan daripada Mat Jargon katanya anak jantan. Siapa anak jantan itu? Tapi akhirnya sahabat semua, apa yang berlaku ya Mat Jargon ya, Mat Jargon. Maafkan saya betulkan dulu. Mat Jargon ini mendapat kecaman daripada rakyat Malaysia kerana menganggap kononnya apa yang mereka nyatakan itu benar belaka. Ini soal sebenarnya bukan soal pasal 115 SD seperti mana yang dinyatakan oleh Mat Jargon, begitu juga dengan Muhyiddin. Ya, sebenarnya asasnya di sini adalah kerana kenyataan Muhyiddin yang dianggap membuat kenyataan biadab dan juga mempersoalkan perlantikan Perdana Menteri. Kerana katanya yang harus menjadi Perdana Menteri ketika itu dia. Walaupun dia sudah katanya dia sudah cukup jomlah, dia sudah hantar, tapi yang dilakukan ya oleh geng-geng pembangkang ini. Jadi kenapa mereka cuba memusingkan segala fakta di sini adalah kerana mereka cuba mengalihkan ya apa sebenar ya intipati kenyataan Muhyiddin itu yang dikatakan menghina dan juga mempertikai kuasa yang di Pertuan Agong. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk melihat kenapa Mat Jargon ini mendapat kecaman ya, dihujani kecaman oleh rakyat di luar sana, oleh warga maya dan sebagainya. Ya, selepas dia membuat status anak jantan. Jadi mari kita lihat ya kenyataan media ini. Jadi ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal buat kesekian kalinya mengundang kecaman orang ramai berhubung penegasannya mengenai anak jantan. Katanya menerusi platform X, pembangkang terbukti anak jantan apabila membuktikan kepada pihak polis semua dokumen mengenai sokongan cukup anggota parlimen. Ini bukan bukti ya, dia orang bukan membuktikan kepada polis, mereka cuma menyerahkan yang dikatakan ada 115. Walaupun hakikatnya sahabat semua, ya pemimpin daripada Sarawak GPS, iaitu Timbalan Perdana Menteri hari ini, pada awalnya memang mereka memberikan SD sokongan, tetapi akhirnya mereka menarik balik sokongan itu. Begitu juga dengan JRS dan juga beberapa ahli parlimen, termasuk juga ahli parlimen daripada UMNO yang dikatakan ada 10 yang cuba mengkhianat, menyokong, memberikan SD supaya Muhyiddin ini diangkat sebagai Perdana Menteri. Akhirnya sahabat semua, walaupun mereka katakan ada 115 dan ada juga mengatakan mereka tidak cukup hanya ada 105. Kerana apa? Kerana ada yang telah menarik sokongan, ya menarik balik SD itu, walaupun SD itu masih ada di tangan pembangkang ketika itu Muhyiddin Yassin dan sekutunya untuk diserahkan kepada pihak istana. Jadi reaksi Wan Faizal itu susulan tindakan pengurusi Perikatan Nasional ya Muhyiddin Yassin pada 21 Ogos lalu menyerahkan beberapa dokumen termasuk dokumen mengandungi 115 SD ahli parlimen lantikan beliau. Ahli parlimen lantikan beliau sebagai mahu untuk Muhyiddin ini dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Jadi terbukti kami anak jantan, kata Wan Faizal ini, bukan pondan seperti yang dicabar ahli parlimen Jalutung SB Raya. Ya, soalnya sekarang apakah kamu cukup jantan dan berani cabaran saya? Lontarkan bak datang, tulis Wan Ahmad Faizal yang juga Ketua Pemuda Bersatu itu. Sebelum itu Raya membidas Wan Faizal kerana menyalahkan media rasmi PKR, Suara Keadilan yang didakwa menyunting klip video ucapan Muhyiddin pada kempen pilihan raya kecil di Dun Nenggeri yang mana pas kalah teruk ya di dalam PRK itu. Raya berkata Wan Faizal sepatutnya menjadi anak jantan, berhenti menyalahkan orang lain dan memberitahu Muhyiddin untuk menjadi anak jantan dan berdepan pertuduhan di mahkamah jika betul ucapan ialah fakta dan seperti yang didakwa. Susulan kenyataan itu Wan Faizal mengenai anak jantan, rata-rata komentar yang membanjiri hantaran di laman X, akaun pemimpin muda Perikatan Nasional berkenaan bernada berkecaman dan sindiran. Ya, termasuklah mempersoalkan tindakan Wan Faizal yang sebelum ini merupakan Ketua Bersatu Titi Wangsa di Kuala Lumpur bertanding di Parlimen Machang pada pilihan raya umum ke-15 2022 yang lalu. Kau ni sembang jalah kalau anak jantan, kenapa masa Peru kau bertanding di Kelantan padahal kau bermastautin di Selangor tempala seorang warga maya. Dan seorang lagi mengatakan kalau dah mengaku anak jantan duduklah dalam kendang diam-diam, jangan meroyan, nasihat seorang warga maya lagi. Anak jantan tak petik surat layang dalam parlimen, petik sekali dekat pentas luar, cabar kata
komen-komen ya. Ini antara komen-komen daripada warga maya. Hebat ya Wan Faizal ini. Karena kecam habis-habis. Aduh. Dan berkaitan dengan surat ataupun SD 115 ini, sebenarnya sudah terbongkar yang Muhyiddin sebenarnya tiada jumlah SD yang mencukupi jadi Perdana Menteri. Jadi ini antara kenyataan siapa? Mari kita lihat. Akhirnya, seperti yang kita tahu Muhyiddin telah terkantoi, ya, menipu. Sebenarnya dia tidak mempunyai 115 SD ahli parlimen yang menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Ia dipercaya kerana terdapat pertindihan apabila beberapa ahli parlimen menandatangani SD sehingga 2 atau 3 kali. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kedudukan Muhyiddin ketika itu tidak jelas kerana dakwaan sudah peroleh 115 akuan bersumpah adalah bercanggah. Ia sekaligus mendorong yang di-Pertuan Agong pada waktu itu untuk membuat semakan semula. Atas sebab itu telah didapati Muhyiddin tidak mempunyai sokongan SD yang mencukupi untuk dilantik sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 pada November 2022. Jadi kata Datuk Seri lagi, apabila kedudukan tidak jelas, Muhyiddin kata ada 115, Anwar kata ada 112, ada yang tanda tangan sekali, 2 kali, 3 kali. Apa beza? Ada parti yang berbeza pendapat soalnya. Oleh itu Tuanku Agung pada waktu itu juga terpaksa buka semula dan semak untuk yakinkan diri Tuanku. Sebab itu dalam perlembagaan persekutuan dikatakan mengikut pandangan dia Agung. Setelah melihat, kemudian Tuanku panggil sidang Majlis Raja-Raja untuk bincang. Katanya kepada media ya selepas makan tengah hari tadi. Jadi Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan berkata Majlis Raja-Raja dan Peguam Negara ketika itu Tan Sri Idrus Harun turut mempertikaikan jumlah SD berkenaan. Jadi bukan saya yang di Pertuan Agong tapi Peguam Negara ketika itu juga ya turut mempertikaikan kesahihan. Adakah SD itu satu penipuan ya? Kerana banyak nama yang bertindih, ada 2 ke 3 kali. Jadi setakat saya faham pandangan Raja-Raja dan Peguam Negara masa itu yang dilantik oleh Muhyiddin mengatakan jumlah itu dipertikai. Maka diserah kepada budi bicara yang di Pertuan Agong, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Muhyiddin ketika berkempen pada pilihan raya kecil negeri baru-baru ini mendakwa beliau memiliki 115 SD. Selepas PR15 dan menyatakan bahawa jumlah itu cukup untuk beliau menjadi Perdana Menteri. Namun katanya beliau tidak dipanggil oleh Tuanku Agung untuk mengangkat sumpah. Jadi itu sebenarnya soalnya bukan 115. Soalnya adalah kenyataan Muhyiddin itu yang seakan-akan mempertikaikan ya keputusan ya yang di Pertuan Agong bersama selepas mendapat nasihat daripada peguam negara, penasihat-penasihat, Majlis Raja-Raja dan sebagainya. Jadi Muhyiddin masih meroyan sehingga hari ini Mak Jargon pula mengatakan mereka anak jantan. Mereka cuba mengelirukan rakyat. Ini bukan soal 115 ya. 115 itu sudah dicek, diperiksa. Ternyata ya SD yang dihantar oleh Muhyiddin itu tidak sah kerana banyak pertindihan. Antaranya ahli-ahli UMNO, MP UMNO yang dikatakan 10 yang mengundi untuk memberi SD. Ada nama kepada Muhyiddin, juga ada nama yang menghantar SD untuk menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi sahabat semua, kerana itulah yang di Pertuan Agong dengan kebijaksanaan baginda membuat semakan mana satu yang benar, mana satu yang palsu. Ternyata yang dipilih untuk menjadi Perdana Menteri adalah sah seperti mana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita sebentar tadi, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sudah-sudahlah ya geng pembangkang Muhyiddin Yassin ini, sudah-sudahlah untuk cuba menghuru-harakan negara kita. Benarkan kerajaan yang ada pada hari ini untuk melakukan tanggungjawab mereka, ya, untuk melakukan tanggungjawab memulihkan ekonomi, membantu rakyat dan sebagainya. Jadilah pembangkang yang efektif, bukan jadi pembangkang yang membangangkan diri. Jangan jadi politikus sampah masyarakat yang tidak habis-habis meroyan kerana hilang kuasa, kerana tidak berkuasa. Jadi itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.